Makanya pada 27 September 1998 itu, ya, sejarah tercipta, perhimpunan paling besar semenjak merdeka, gagasan paling hebat dan paling menyeluruh yang diwujudkan ke arah perubahan dan reformasi dan islah, ya, diwujudkan di Malaysia semenjak merdeka, dan kutipan derma yang paling besar 75,000. Hanya 2 hari selepas itu dia terpaksa tampilkan Anwar Ibrahim ke mahkamah, dan seluruh dunia menyaksikan seorang bekas timbalan Perdana Menteri yang only a month before, hanya sebulan sebelum itu, seorang pemimpin besar, timbalan Perdana Menteri Malaysia, bakal Perdana Menteri Malaysia, pada 29 September itu tampil ke mahkamah dengan mata lebam. Tampilkan Anwar. Kalau tak ada ledakan rakyat, kalau tak ada gerak pada 27 September, mereka akan simpan Anwar. Mengapa mereka mau tampilkan Anwar, seorang bekas pemimpin negara mata lebam, untuk dilihat satu dunia? Hidup ke depan, melawan. Almarhum Fadzil Noh, dia lawan. Kerja dia lawan. Itu kerja Presiden Parti Islam. Kerana Khalifah Islam, Sayyidina Umar dan sebagainya mengajar itu. Lawan yang dekat denganku, yang paling lemah di kalangan kamu. Pertahankan yang lemah. Lawan yang kuat. Perdana Menteri lawan. Presiden PAS sekarang Perdana Menteri kawan. Najib Perdana Menteri kawan Najib. Ada 1MDB? Tak ada. Dia kata, tak faham, tak nampak, kabur. Kau gombak ni pun banyak video kabur kan? Itu 1MDB kabur. Dia kata. Presiden PAS sekarang Najib jadi Perdana Menteri kabur. 1MDB. Naik Mahathir jadi Perdana Menteri, sokong Mahathir. Naik Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sokong Muhyiddin. Itu beza dia. Out. Mahathir ni jangan ingat dia kata dia nak bersara, kita slow down. No. We are not going to slow down. We will fight you. Kita tak kira, kita tahu selagi dia bernapas, dia akan cuba untuk musnah dan hancurkan reformasi. There is not personal, but you are against reform. Saya dah lancarkan di Langkawi, di tempat beliau sendiri, kita kata Mahathir ini anti reform. Mahathir ini anti reformasi. Mahathir gunakan reformasi sebagai alat untuk mendapat kuasa. Kita gunakan kuasa untuk lakukan reform. Dari Perdana Menteri, agenda dan komplot yang dilakukan ialah apa? Untuk menafikan tokoh reformasi menjadi Perdana Menteri. Dia anti reform, dan gerak 98 yang ditubuhkan pada 27 September 98 pada masa itu bersumpah dengan jelas, dengan semangatnya bersatu untuk melawan Mahathir. 22 tahun selepas itu, hari ini, malam yang sama 22 tahun yang lalu, kita bersumpah untuk lawan Mahathir habis-habisan dan tetap akan lawan. Kita mahu Mahathir ini dikenang zaman berzaman sebagai pemimpin diktator anti reform yang paling buruk yang pernah dilahirkan oleh Malaysia sejak merdeka. Ini kerja kita. Ini. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Saudara yang saya kasih, yang lebih penting bukan perjalanan saya. Bukan perjalanan saya di sini, macam mana saya keluar, macam mana boleh lari, itu tak apa. Masa minum kita cerita. Tetapi yang lebih penting yang saya nak ingatkan kita ialah apa kekuatan, ya, semangat pada 27 September 1998. Pada masa itu Anwar sudah dalam penjara. Kita perlukan sosok pimpinan. Maka diangkat almarhum Ustaz Fadzil Noh, presiden ketua sebuah parti Islam, dan didokong oleh semua golongan sosialis, parti-parti sekular, parti-parti yang tak dekat dengan Islam, kelompok kiri, individu yang tak pernah bersama dalam gerakan Islam. Yang bersama gerakan Islam, okey, yang kita faham. Yang tak bersama, semuanya bersetuju untuk mengangkat almarhum Ustaz Fadzil Noh sebagai ketua. Ini penting. Apa maknanya? Dan kerana itu, kerana kesatuan itu, kerana kekuatan dan fokus
mengangkat satu sosok pemimpin yang diterima semua. Makanya pada 27 September 1998 itu, ya, sejarah tercipta, perhimpunan paling besar semenjak merdeka, gagasan paling hebat dan paling menyeluruh yang diwujudkan ke arah perubahan dan reformasi dan islah, ya, diwujudkan di Malaysia semenjak merdeka, dan kutipan derma yang paling besar 75. Dan kerana itu, kerana desakan itu, kerana kesatuan pimpinan dan masyarakat, orang biasa dan pemimpin besar bersama puluh ribu, ratus ribu mungkin pada 27 September, Mahathir tidak ada pilihan. 29 September, hanya 2 hari selepas itu, dia terpaksa tampilkan Anwar Ibrahim ke mahkamah, dan seluruh dunia menyaksikan seorang bekas timbalan Perdana Menteri yang only a month before, hanya sebulan sebelum itu, seorang pemimpin besar, timbalan Perdana Menteri Malaysia, bakal Perdana Menteri Malaysia, pada 29 September itu tampil ke mahkamah dengan mata lebam. Dan mengapa, ya, dunia dapat menyaksikan kezaliman, kebobrokan, pendidikan yang hebat yang dilakukan oleh rejim Mahathir itu? Kerana apa? Kerana pada 27 September ledakan rakyat gerak pada 98 itulah, ya, yang mendesak Mahathir untuk tidak punya pilihan, terpaksa tampilkan Anwar. Kalau tak ada ledakan rakyat, kalau tak ada gerak pada 27 September, mereka akan simpan Anwar. Mengapa mereka mau tampilkan Anwar, seorang bekas pemimpin negara mata lebam, untuk dilihat satu dunia? Mesti mereka akan simpan sampai lebam hilang. Tetapi mereka tak mampu. Mahathir yang sudah 22 tahun, ya, yang hebatnya politiknya banyak yang sudah dikalahkan, ya, daripada Tengku Abdul Rahman sampailah, ya, macam-macam lagi, Musa Hitamnya, Tengku Razali, jangan segitu lah, ya, semuanya dikalahkan, tetapi dia terpaksa tunduk, ya, kepada rakyat yang berhimpun pada 27 September 1998. Ini pengajaran, saudara. Ini pelajaran. Dan mana datang kekuatan itu? Datangnya daripada kita, rakyat biasa, yang padu, yang bersemangat. Datangnya daripada mana? Daripada pemimpin yang berani, yang merangkul semua, yang berani di depan melawan. Almarhum Fadzil Nur, dia lawan. Kerja dia lawan. Itu kerja Presiden Parti Islam. Kerana Khalifah Islam, Sayyidina Umar dan sebagainya mengajar itu. Lawan yang dekat denganku, yang paling lemah di kalangan kamu. Pertahankan yang lemah. Lawan yang kuat. Perdana Menteri lawan. Presiden PAS sekarang, Perdana Menteri kawan. Najib Perdana Menteri kawan Najib. Ada 1MDB? Tak ada. Dia kata, tak faham, tak nampak, kabur. Kau gombak ni pun banyak video kabur kan? Itu 1MDB kabur. Presiden PAS kan? Najib jadi Perdana Menteri kabur. 1MDB. Naik Mahathir jadi Perdana Menteri, sokong Mahathir. Naik Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sokong Muhyiddin. Itu beza dia. Dan presiden, pemimpin rupa macam ni, dia tak akan punya kekuatan untuk membina semangat rakyat yang boleh menumbang dan menjatuhkan pemimpin zalim dan melawan penindasan. Tak boleh. Yang boleh apa? Yang orang macam almarhum Musa Fadzil. Ini kita kena belajar. Ini mesej kita pada kawan-kawan kita dalam PAS. Tak faham kita tak tahu. Sabah tukang pacak. Satu kursi pun tak bertanding. Sabah sekarang masih belum tentu lagi. Siapa Perdana Menteri tak tentu. Yang tentu PAS kalah tanpa bertanding. Yang tu tentu. Sampai macam tu. PAS daripada dulu yang gah ni. Ini saya nak bagi mesej jelas kepada kawan-kawan PAS. Kamu punya seorang presiden yang mencipta sejarah. 27 September 1998 yang menggarap seluruh kekuatan, bukan saya orang Islam, orang bukan Islam, kelompok kiri. Itu Presiden PAS yang sampai menyebabkan diktator paling hebat dalam Malaysia 22 tahun menjadi Perdana Menteri tunduk, tak ada pilihan, terpaksa tampilkan Anwar ke mahkamah. Ketuanya siapa? Presiden PAS.
begitu gerahnya PAS dah. Hari ini PAS dihina macam ni. Sebabnya apa? Sebab kamu tidak hayati perjuangan. Ini dia. Ini nilainya yang saya nak kita faham, khususnya kawan dalam PAS. Kita juga kalangan reformis juga kena faham tentang kekuatan apabila kita punya kesatuan dalam mengangkat pemimpin. Kuatnya gerak itu kerana satu. Kita mengangkat satu pemimpin, bukan dua, bukan tiga. Bukan hari ini sokong Anwar Ibrahim, besok mesyuarat sokong orang lain. Bukan macam tu. Masa itu gerak sama, walaupun berbeza pandangan, ideologinya lain. Kita kelompok kiri, kelompok sosialis, kelompok sekular, politik, ini gerakan Islam, ini parti Islam, tetapi kita satu. Sebab itu kita kuat. Hari ini saya nak ingatkan, longgar sikit. Kesatuan itu longgar. Ketua PH itu sendiri, ketua gabungan itu sendiri tidak diangkat, dipertahankan, dinobatkan, dihormati sewajarnya sebagai ketua bagi koalisi kita PH. Dan sebab itu kita nampak lemah. Di Sabah banyak contoh lain, tapi pasal yang baru kita baru masih lagi demam Sabah. Dekat demam lah, jangan kena COVID lah kan. Masih demam Sabah. Kita tengok ya, walaupun dia perikatan memang dia menang, kita kena akui hakikat saudara. Ya, mereka menang. Apa pun yang nak cakap, mereka menang. Ya, punya kerusi-kerusi yang lebih banyak daripada kita. Sebabnya apa? Antaranya, yalah banyak lah sebab kan? Tapi antaranya sebab mereka jelas dengan ketua mereka. Penyamun ni, walaupun dia penyamun, dia reti hormat ketua. Bila Perikatan Nasional tu, ketua dia Muhyiddin. Jelas Muhyiddin. Bila Barisan Nasional tu Zahid. Jelas. Sebab itu Muhyiddin boleh duduk di Sabah, ya, bertarung di Sabah sebab jelas mereka mengangkat beliau sebagai ketua. Jelas. Kita kurang jelas. Sepatutnya ya, betul kita ada dua barisan, kita ada ketua menteri di Sabah, kita ada pemimpin negeri, kita hormat. Tetapi dalam masa yang sama perlu ada penghormatan dan fokus ya, kepada satu tokoh nasional, sosok yang kita angkat jadi pemimpin. Kita yang angkat jadi pemimpin, kita ada ketua. PH bukan tak ada ketua, PH sudah ada ketua yang mesti diangkat sebagai pemimpin untuk mengetuai perang walaupun di Sabah. Itu tidak berlaku. Mungkin sebab itu banyak lagi faktor lain, tapi bagi saya dengan semangat gerak 98 pada malam ini, bagi saya antara pengajaran yang kita harus kutip, karena kita kurang itu kehebatan 98, gerak 98, karena kita ada kesatuan dalam mengangkat pemimpin walaupun itu hanya presiden sebuah parti Islam. Kita angkat betul-betul. Sekarang kita ada sosok Anwar Ibrahim, tetapi kita tak betul-betul garap dan angkat dan mempertahankan dan nobatkan dan hormat, menobatkan beliau sebagai pemimpin kita. Ini saya minta kawan-kawan dengan semangat gerak 98 7 September ini, ambil iktibar. Cukuplah. Sekarang saat paling getir. Beberapa hari mendatang very crucial. Anwar ketua kita. We have already decided. Dia leader kita. Makanya jangan ada cerita-cerita ngongek-ngongek. Ini ada pula buat kenyataan pula. Ada pula 1-2 pula. Ada pemuda mana ke apa buat kenyataan pula tak setuju, mengapa pula nak kompromi pula dengan sebelah sana yang kita tak terima keloptokrat, macam-macam persoalannya. Benda tu belum tentu ada pun. Persoalannya mengapa kita bersuara, ya, menyanggah pemimpin kita yang kita angkat dan melalui saat krusial sekarang, ya, untuk diangkat secara sah menjadi Perdana Menteri. Makanya fokus kepada kesatuan kepimpinan itu mesti ada. Jadi ini mesej yang ingin saya sampaikan dengan semangat gerak 98. Ambil semangat 27 September 98 ini. Ya, bina kesatuan kepimpinan, angkat pemimpin kita, pertahankan beliau, ya, bersama beliau, dan must have the trust, the confidence
You must believe him. You must have the trust. You must have the confidence. Kerana inilah asas kepada kekuatan apa gerakan sekalipun. Apatah lagi gerakan reform, apatah lagi menuju Putrajaya, apatah lagi untuk mengambil jawatan nombor 1 di Malaysia. Ini bukan calang-calang gerakan. Ini memerlukan kesatuan, kesungguhan, fokus. Dan ini kita tuntut daripada kawan kita. Mengambil semangat gerak 98, 22 tahun yang lalu. Itu satu. Kedua, apa yang kita boleh belajar daripada gerak 98? Semangat untuk turun ke akar umbi. Pada 27 September 98, ribuan dikumpulkan, pimpinan besar kecil bersama, dan mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak berhimpun puluh ribu, ratus ribu, dapat derma sampai 70-80 ribu, lepas tu besok tidur. Tak. Mereka turun ke bawah. Gerakan ke bawah menular. Saya masa itu masih di luar, sampai masa saya kembali untuk bina parti. Dua minggu sebelum 4 April 1999, Tuk Sri Anwar minta saya balik untuk bantu beliau bina parti. Dan dari situlah saya dan pemuda keadilan kita pun buat sumpah keramat, dan kita turun ke akar umbi, mengambil semangat dan teladan yang ditunjukkan oleh pemimpin besar. Almarhum Ustaz Fadil Noor turun, dan yang lain-lain semuanya. Syed Hussein Ali, Wan Azizah yang pada masa itu baru jadi ahli politik, semuanya turun ke akar umbi. Ini penting, saudara. Kena turun ke akar umbi. Ini kekuatan gerak 1998. Ini kekuatan gerakan reformasi pada tahun 1998. Ini pun kita nampak pudar sekarang. Saya turun satu Malaysia dah 2 kali round satu Malaysia. Yang saya dengar di pihak bawah, sayuk nak jumpa pemimpin. Ada yang lupa dah. Jarang. Tegak akar umbi. Ini tak boleh. Kita bukan parti politik biasa. Ini bukan gerakan biasa. Kita parti politik perjuangan. Kita kena bersama dengan akar umbi. Kita kena bersama dengan rakyat. Senang susah, menteri tak menteri, kita mesti tetap turun bersama dengan rakyat. Ini semangat gerak 98. Ini yang kita tuntut dari pemimpin. Kena turun. Itu semangatnya. Kita tak boleh. There is no other way. Bukan alternatif. Oh, sekarang ya ada WhatsApp. Sekarang ni pakai Facebook, senang, tak payah. Sampai. Apa yang sampai? Apa yang sampai, saudara? Kalau sampai, kita tak tengok di Sabah, katak pun menang lagi. Kalau sampai, maknanya tak sampai. WhatsApp tak cukup, Facebook tak cukup. Kita kena turun. Dan kita bukan turun masa kempen pilihan raya saja. Bila nama naik baru turun, atau nama nak naik baru nampak muka. Bila sampai tang lobi nak jadi calon, baru dah terge-ge. Sebelum tu hilang. Rakyat nak jumpa susah. Tak boleh macam tu. Dan Sabah telah buktikan tak boleh. Saudara, apa yang dilakukan oleh pemimpin di Sabah itu jelas jijik dia. Kejahatannya jelas, penipuannya jelas. Tetapi diangkat menang. Maknanya apa? Maknanya banyak yang kita kena kerjakan. Perjuangan ini masih panjang. Kegigihan pada tahun 1998 itu mesti diteruskan. Kita jangan leka. Kita jangan ingat dengan WhatsApp, Facebook, dengan media sosial kita boleh menang. Tak boleh. Perjuangan ini mesti turun ke bawah. Rasa rakyat, rasa denyut nadi mereka, bersama-sama dengan mereka. Ini mesti dilakukan. Baik itu, saudara, pada 27 September 2020 ini genap 22 tahun kita berdiri. Saya berdiri dengan kawan dan semua yang disaksikan oleh pengasas gerak 1998. Kita berjanji gerak 98 yang saya dan teman-teman wujudkan ini, kita akan tetap menggarap semangat yang dipacak 22 tahun yang lalu untuk terus turun ke akar umbi. Apapunlah yang berlaku, menang atau kalah, berkuasa atau tidak, senang atau susah, kita berjanji akan tetap turun ke akar umbi bersama dengan rakyat. Ini komitmen gerak. Kalau tak mampu nak turun, jangan sama gerak.
Kalau banyak masalah, jangan jadi ketua gerak. Saya bukan komen yang semua okey. Tak ada yang tak okey. Saya nak bagi tahu semenjak saya tubuh gerak, semua ketua-ketua gerak negeri-negeri semuanya menampilkan ciri-ciri yang hebat. Ke akar umbi. Sebab itu ciri kita, itu semangat kita. Kerana kita perjuangan. Ini gerakan perjuangan. Ini politik perjuangan. Ini bukan politik biasa. Kita bukan main politik seperti orang lain. Main politik, kita punya nilai. Kita membawa nilai. Kita membawa proses perubahan. Kita membawa kegetiran dan kesusahan rakyat. Kita menentang penindasan. Kita menentang pengkhianatan. Gerak ditubuhkan di sini, ya. Tetapi pengkhianatan juga berlaku di sini. Pengkhianat paling besar di sini, di Gombak ini. Dan mesti ditentang habis-habisan. Tak boleh main-main. Turun. Pemimpin-pemimpin sekarang tak kira dia besar mana pun, dia mesti besar ke, dia kena turun Gombak dan lanyak habis-habisan pengkhianat di Gombak. Jangan main WhatsApp aja. Jangan main Facebook aja. Jangan main video klip aja. Goyang sana, goyang sini. Itu bukan cara pejuang. Bukan parti pejuang. Ini parti pejuang tu hal pula. Itu bukan cara pejuang. We are fighters. PKR bukan sebarang parti. PKR wujud selepas deklarasi Perawatan PAU, selepas gerak 98. Ribuan saudara berkilometer berjalan dengan semangat apa? Semangat perubahan. Mereka mau apa? Mereka mau perubahan. Mereka mau pemimpin politik yang berbeza, yang lain. Bukan macam pemimpin UMNO, bukan macam pemimpin biasa. Jadi yang kita ikut yang ada pula. Kita kena berubah, kita kena berbeza. Dan kita didokong oleh DAP dan kawan-kawan kita dalam dulu PAS, sekarang Amanah. Semuanya menggarap semangat reform. Dan ini mesti ditunjukkan. Tempat yang paling penting gerakan akar umbi, sikap melawan dengan keras, dengan tegas mesti di Gombak. Saya mau lihat, sebab tu saya gerak dan teman-teman berapa kali saya sebut di Gombak ini mesti ada. Saya ini ketua Gombak, bagi tahu saya. Tak ada, kurang, tak boleh. Ini buat kesekian kalinya kita turun di Gombak ini bagi tahu. Ya. Pengkhianat besar di Gombak, menteri besar pun di Gombak. Dan kita mau menteri besar buat kerja betul-betul sebagai pejuang, bukan sebagai menteri besar biasa. Kalau nak ikut cara macam menteri besar biasa, tak payah jadi menteri besar. Atas nama PKR. Bagi nama lain tak apa. Atas nama PKR, ini bukan parti saya, bukan parti Anwar pun. Saya lagi tak ada apa. Anwar pun, ini bukan parti Anwar. Ini parti kepunyaan rakyat yang berhimpun daripada 27 September 1998, 22 tahun yang lalu, yang membina, yang mencipta sejarah yang hebat, luar biasa. Makanya menjadi ketua dan pemimpin dan menteri besar atas nama parti ini mesti juga memperlihatkan semangat perjuangan. Ciri-ciri pejuang, apatah lagi pengkhianat terbesar di sini. Tentangannya mesti jelas. Ini mesej gerak 98 pada 27 September 2020, tepat 22 tahun yang lalu apabila gerak dilahirkan. Ini semangat. Saya dengan kawan dalam gerak 98, kita berjanji, kita committed, kita akan tetap mempertahankan reformasi. Kita akan tetap lawan musuh-musuh reformasi. All out. Mahathir ni jangan ingat dia kata dia nak bersara, kita slow down. No. We are not going to slow down. We will fight you. Kita tak kira, kita tahu selagi dia bernapas, dia akan cuba untuk musnah dan hancurkan reformasi. There is not personal, but you are against reform. Saya dah lancarkan di Langkawi, di tempat beliau sendiri, kita kata Mahathir ini anti-reform. Mahathir ini anti-reformasi. Mahathir gunakan reformasi sebagai alat untuk mendapat kuasa. Kita gunakan kuasa untuk lakukan reform. Beza. Kita gunakan kuasa, dia gunakan reformasi untuk dapat kuasa. Sebab tu bila dia jadi Perdana Menteri, sebelum tu reform. Dah ada Perdana Menteri, agenda dan komplot yang dilakukan ialah apa? Untuk menafikan tokoh reformasi
menjadi Perdana Menteri. Sebab itu, dia buat, semua orang tahu sekarang. Sebab itu, no way. We are going to fight him because, seperti saya tadi sebut tadi, not because his name is Mahathir, tetapi sebab dia anti-reform dan gerak 98 yang ditubuhkan pada 27 September 98 pada masa itu bersumpah dengan jelas, dengan semangatnya bersatu untuk melawan Mahathir. 22 tahun selepas itu, hari ini, malam yang sama 22 tahun yang lalu, kita bersumpah untuk lawan Mahathir habis-habisan dan tetap akan lawan. Kita minta Mahathir timbang semula hasrat bersara. You choose a place, we want to fight you for the last time. Kita sendiri, gerak 98 sendiri yang mau berdepan dengan Dr. Mahathir dalam pilihan raya umum. Ya. Sebab tu jangan bersara lagi. Jangan bersara lagi. Lawan kita dulu. Because sebab apa? Sebab kita mau record. Kita mau Mahathir ini dikenang zaman berzaman. 22 tahun yang lalu, 20 tahun lalu saya sebut, malam ini saya sebut lagi. Almarhum Ustaz Fadzil Nur pun sebut, saya sebutkan bagi pihak beliau malam ini. Kita mahu Mahathir ini dikenang zaman berzaman sebagai pemimpin diktator anti-reform yang paling buruk yang pernah dilahirkan oleh Malaysia sejak merdeka. Ini kerja kita. Ini kerja Gerak 98. Saudara yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang membuat persiapan yang singkat tu sekali. Sebab kita buat keputusan mulanya tidak mahu adakan sebab pilihan raya negeri Sabah. Tapi kita tengok balik punya sehari selepas. Jadi masih boleh. Lepas tu ada COVID dan sebagainya. Hampir-hampir tak jadi. Hampir terbatal. Saya buat keputusan untuk buat balik hanya less than 2 weeks. Tapi alhamdulillah, mereka kerja kuat siang malam. Saya cukup rasa terharu. Ada yang banyak sebut yang kata gerak ni menampak ada impak, ada kesan, ada yang kata faktor saya tidak. Saya hanya salah satu sosok kecil saja. Kebetulan saya ada pengalaman sikit jadi ketua muda. Kebetulan pada tahun 98 itu saya berada di posisi yang penting, menjadi susu politik orang paling dekat pada Datuk Seri Anwar. Kebetulan pada 1998 itu tak ada orang lain, tak ada orang muda lain yang sanggup menjadi ketua muda. Jadi saya jadi ketua muda by accident. Dan adalah pengalaman-pengalaman itu sikit yang boleh saya bawa 20 tahun selepas itu untuk bersama-sama dengan saudara. Kekuatannya bukan pada saya, kekuatannya pada saudara semua. Saya ucap terima kasih saudara. Dan saya berjanji dengan komitmen yang saudara tunjukkan malam ini, dengan semangat yang luar biasa, dari Johor sampai ke Perlis, tolak Kedah kerana PKPD, itu pun ada punya semangat. Ada wakil Kedah, Datuk Zaim ada, sampai Datuk Zaim daripada Kedah, timbalan ketua gerak Kedah, macam ada sini. Macam mana dia lolos tak tahulah, tanya dia lepas ni. Tapi semangat itu dia ada. Jadi semuanya ada dengan komitmen saudara, dengan semangat saudara. Saya berjanji saudara, selagi ada nyawa di kandung badan, saya serahkan jiwa dan raga saya untuk perjuangan reformasi bersama-sama dengan saudara, sehingga kita mencapai kejayaan menobatkan tokoh sebenar menjadi Perdana Menteri, melakukan reform dalam negara, melawan kelompok-kelompok elit dan bangsawan, melawan kelompok-kelompok yang rasuah, kelompok yang menindas kita selama ini. Kita lawan mereka, kita angkat semangat, kita angkat agenda, kita jadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar melakukan perubahan, islah dan reformasi. Reformasi! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe